Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya akan buat satu lagi perkongsian untuk owner-owner Aprilia, terutamanya Aprilia Shiva dengan Dosoduro, tentang satu software yang kita panggil dia Tune ECU. Dia punya manufacture dia oleh Alan Fountain. So anda boleh download software ini daripada Google, daripada Android punya platform, Google Play Store. Tapi bagi Apple saya tak pasti sebab saya tak jumpa software ini. Harga bagi satu software harganya adalah bersamaan dengan RM51.99. So agak mahal lah software ni. So video kali ni agak panjang. Saya jangkakan agak panjang. Sebelum kita menggunakan software ni, ada beberapa kelengkapan yang anda perlu ada dahulu. Yang pertama sekali yang perlu anda dapatkan dalam Shopee lah. Yang ini. Yang ini adalah 3 pin kepada 16 pin OBD2 adapter connector, diagnostic cable. Ini untuk Fiat, Alfa, Lancia dan sebagainya. So benda ni anda boleh dapatkan dalam Shopee dengan harga RM10.90. So benda ni sebenarnya anda akan connect di bahagian ECU motor anda bersama dengan power cable ni, positif dan negatif, kemudian disambungkan kepada satu dagi adapter. Saya akan tunjukkan kemudian. Sebenarnya adapter connector ni lah yang paling penting bagi motor Shiva anda. Kalau tak ada adapter ni memang tak boleh baca lah ECU anda. Kemudian ada satu lagi parts yang perlu anda dapatkan dalam Shopee. Yang ini sekejap ni dia. Yang ini FTDI FT23RL chipset bagi USB ni. So anda sambungkan di bahagian konektor ni tadi, adapter ni, dia akan jadi begini. Anda sambungkan begini. Kemudian bahagian ni akan anda sambungkan laptop. So setting macam ni saya gunakan untuk software Guzi Dayak. Yang ini. So kelemahan Guzi Dayak ni, kita kena bawa laptop. So tak mungkinlah anda akan bawa laptop untuk pergi ride kan. Setup begini untuk Guzi Dayak punya software. Tapi kali ni setup saya lain. So dengan menggunakan satu Bluetooth adapter. Video hari ni saya tak menggunakan setup begini sebab Tune ECU ni kita tak menggunakan laptop, kita menggunakan handphone sahaja. So harga bagi USB kabel yang biru ni harganya dalam Shopee saya tak jumpa, tapi dalam Lazada 60 hingga RM70 lah satu set USB kabel ni lah. Saya akan masukkan dalam link kemudian dekat bahagian description tu. So fokus saya hari ni hanya menggunakan adapter ni dan saya akan sambungkan satu Bluetooth adapter yang ini. Yang ini adalah brand iCar. Sebenarnya saya beli benda ni untuk digunakan dekat kereta. Tetapi software Tune ECU dia boleh read bacaan data daripada V-Gate iCar ni. Okey, V-Gate iCar ni kalau anda beli dalam Shopee, harganya RM39.90. Dia akan datang dengan kotak begini. So saya bukan ejen V-Gate iCar saya cuma beli adapter ni, brand dia V-Gate iCar 2. Link pun saya akan masukkan dekat bawah kemudian. Harga dia hanya RM39.40. So bila anda beli, dia akan datangkan dengan kotak sebegini. Kemudian dalam kotak ni ada manual dan CD. Anda keluarkan dan sambungkan sahaja kepada 3 pin kepada 16 pin yang tadi ni. Nampak ujung dia. Begini cara dia. So Bluetooth ni akan linkkan dekat handphone anda. Kemudian kita akan on dia punya software dalam handphone. Kita akan scan dan semua bacaan tentang motor tu akan naik dalam software Tune ECU. Begitu dia punya cara kerja dia. So setup begini bagi saya lebih mesra lah. So setiap kali kalau saya long distance memang inilah saya akan bawa. Saya lipat bulan plastik dulu, bulan bag. Kemudian kalau ada masalah kat mana-mana saya scan je dulu motor, tengok sensor mana yang tak jalan ke apa-apa pun. Sekurangnya ia membantulah. Kalau kita pergi ke kedai pomen mana-mana pun, yang mana yang tidak ada alat ni, susah kita nak troubleshoot
apa masalah sebenarnya bagi motor Shiva ataupun Dosso anda. Selepas kita membeli semua adapter yang saya cakap tadi, sampailah masa kita download software Tune ECU ni di dalam Google Play Store. Okey, saya downloadkan dia, Tune ECU. So beginilah rupa dia, Tune ECU yang anda boleh lihat dalam Google Play Store. So rating dia pun tak banyak mana, 2.25 tak silap. So dia punya screenshot dia, semua screenshot ni anda akan nampak nanti bila anda jumpa dia. Nampak dia ada error code. Inilah rupa error code jika anda scan menggunakan Tune ECU. Dia beri kod dekat kita. So kod ni anda kena rujuk di dalam buku manual Shiva anda, ataupun anda google je dalam internet, memang akan keluar lah setiap kod tu maknanya apa. Lepas tu baru kita boleh iris error code. Okey ya. Okey, ini rupa dia, saya tunjuk dulu. Okey ya. Yang dah download, harganya hanya RM51.99 sahaja. Okey, kemudian kita access balik Tune ECU dekat bawah tu. Kemudian okey, inilah sebelum tu saya tunjuk dulu. Inilah rupa layout dia yang pertama. Layout ni anda boleh tukar. Yang pertama rupanya begini. Kejap team. Okey, dia ada team yang kedua. Begini setup dia, saya suka yang ini, nampak modern sikit. Team yang ketiga rupa dia agak simple juga. Okay, ya. So daripada team ni kita boleh tukar unit, Fahrenheit kepada Celsius, Celsius kepada Fahrenheit. Daripada perimeter pun kita boleh tukar speed setting, miles per hour ataupun GPS. Okay, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada bahagian web forum. Anda boleh klik dan anda boleh akses kepada forum bagi Tune ECU. Anda boleh baca kemudian yang ini. Okey, sekarang kita tengok bahagian ECU ni. Dia ada bahagian connect dengan select. So bahagian connect ni boleh kita tekan. Kita kena pastikan adapter kita semua dah bersambung dekat motosikal. Bahagian select ni anda boleh pilih motosikal apa, motor jenis apa yang anda nak scan. Ini anda boleh lihat lah, Coconut boleh, Dosso Duro boleh, RSV4 boleh, Tono boleh, macam-macam lah anda boleh baca kat sini. Yang pentingnya adalah 3-pin adapter tu yang paling penting. Okay, ya. So, kemudian bahagian data log. Data log ni tempat simpan map anda yang akan anda read kejap lagi ni. So, Tune ECU yang anda sedang tengok sekarang ni tidak bersambung dengan motosikal saya. So, kejap lagi saya akan sambungkan dan kita akan tengok macam mana Tune ECU ni baca data-data daripada motosikal. Okey, sekarang saya dah sambungkan adapter tu dekat motor saya. Anda boleh lihat ini adapter saya cakap tadi. Sorry video bergoyang sikit. Power cable negatif dengan positif dah sambung. So anda boleh tengok USB ni pun sudah berkelipkan merah, maksudnya dia sudah mempunyai power. Kemudian kita akan onkan switch. Sekejap Okey, kita on switch. Okey, dia sudah ready. Okey, sekarang sekejap lagi saya akan sambungkan ke software Tune ECU. Okey, kalau anda boleh tengok sekarang ni Tune ECU ni dah dikonekkan dengan motor saya, sebab tu dia berklip warna hijau dekat bawah tu. So baterinya 12.2, sihat lagi bateri ni. Nilai-nilai bacaan lain belum lagi, macam map dia 9.7 itu Pascal. Kita tengok dulu ini bacaan throttle position. Ini live daripada motor saya ini, saya tak start lagi yang ini. Okey, suhu udara 26, coolant 26, side stand diturunkan. Okey, neutral pun sedang, gear pun sedang neutral. Banyak lagi boleh baca sebenarnya ini. Anda boleh tengok okey. Tengok kita try scan error code tu dulu. Tengok ada tak error code. Okey, tak ada. So motor saya tidak mempunyai sebarang error code masa ni. Okey, tutup dulu. Kat bahagian test dengan adjustment,
Ini bahagian test dengan adjustment yang anda boleh lakukan. Tapi dekat bahagian yang paling penting ialah bahagian adjustment yang throttle self learning ni. Anda boleh tekan dekat dia, anda tekan run. Okay, dia akan run throttle self learning. Kalau siapa yang tukar kabel throttle tu, anda perlu buat throttle self learning sekali lagi sebenarnya. Okay, anda boleh tengok. Okay, dia suruh dah habis. Okay, dia minta kita matikan ignition 5 saat, kemudian klik OK. So saya tutup dulu. Kita tunggu 5 saat. Okey. Saya buka balik switch nanti dia akan sambungkan balik dengan Bluetooth adapter tu. Okay. Dia mesti ada kelipan warna hijau dekat bawah tu. Sebelum saya start motor ni, mari tengok dulu apa lagi bacaan dia boleh baca. Ini bahagian map. Kita boleh tengok macam-macam sebenarnya. Kalau kita open, ini map yang saya ada lah. Ada compare pun boleh dengan map mana-mana. Apa lagi? Okey. Cara meter, rev limit 9800. Kita boleh tengok lah thermofan 102. Okey. Dan save. Tak apa. Table pun sama, ada boleh zoom copy. Tapi macam saya cakap tadi lah, anda tak boleh modify map ni sebenarnya. Saya tak sure macam mana lagi. Nanti kalau ada maklumat terbaru, saya akan update kemudian. Okay, ya. Ini ECU punya info. Okay, sekarang saya akan start, dia tengok apa akan jadi. Okay, sekarang ni saya dah start motor saya. Saya kena jauh sikit, kalau tak dengar suara. Anda boleh tengok motor ni memberikan bacaan bateri, apa, suhu, map, tengok yang lain, RPM pun dia baca. Okey, ini yang sensor-sensor yang saya telah set untuk dibaca oleh Bluetooth adapter dengan ECU ni. Kita boleh tambah lagi oxygen sensor. Tengok. Okey. Sebenarnya tak semua boleh masukkan, anda kena sikit-sikit habis saya masukkan semua. Okey. Anda lihat. Ini rupa bacaan dia. Dia punya yang saya perhatikan adalah oxygen sensor voltage tu yang saya selalu perhatikan. Yang ini yang saya sentiasa berjaga-jaga lah. Kalau timbul masalah saya akan ganti. Okay, manifold pressure pun kalau boleh perhatikan juga sama ada dia menunjukkan perbezaan yang terlampau banyak. There's something wrong sebenarnya yang berlaku lah. Split position. Ya, saya press balik. Semua bacaan sensor ni saya tandakan semua. Ada lagi, banyak lagi. Okey. Anda boleh lihat sekarang ni tube ECU ni memang disambungkan seterus dekat motor saya So motor saya tengah idling daripada rehat 2 hari sebenarnya. Kita boleh lihat sekarang ni motor saya tengah idling, masih lagi idling. Saya akan sekarang ni jarak saya dengan motor saya lebih kurang 5 meter. Kalau saya menghampiri motor ni mungkin suara saya akan kurang kedengaran lah. So saya akan menghampiri motor saya ni. Kita tengok dia try ramp sikit.
inilah perkongsian saya tentang software Tune ECU ni. Bagi owner-owner Aprilia Shiver dengan Dorso, saya rasa ini salah satu software yang bagus lah untuk anda guna. Mudah, murah dan sangat berbaloi jika anda menggunakan software ni. So tak perlulah anda ke kedai jika berlaku masalah yang kecil-kecil sahaja. So semua bacaan sensor yang boleh dibaca oleh software ni kebanyakannya boleh kita solve sendiri dengan merujuk kepada workshop manual yang kita boleh download dalam internet pun boleh, dan maybe saya pun boleh tolong bagikan kalau siapa yang PM saya nanti. So perkongsian saya ni bukannya tujuan untuk meningkatkan power motor anda, cuma ia menyelesaikan masalah error code yang kita boleh baca dekat dalam software ni. So saya cuba scan, tak ada apa-apa masalah untuk saya selepas start tadi. Dari perkongsian saya tadi ni, phone yang saya gunakan hanya phone Samsung sahaja, Samsung A52. Sebenarnya tak kisah phone apa pun asalkan menggunakan Android platform. Saya tak pernah try lagi daripada iPhone. Saya tak pernah try menggunakan iPhone software Tune ECU tu. So far saya hanya menggunakan phone Samsung sahaja. Memang tak pernah crash dia punya software Tune ECU tu dalam phone. So far so good. Saya dah pakai pun dah setahun lebih sebenarnya. Sebab tu saya kata tadi, video ni antara video yang makan masa lama saya perlu keluarkan, sebab saya kena try dahulu software, saya kena try kelengkapan dia, ini kelengkapan yang ini saya kena try. Dan yang terbaru beberapa bulan saya try yang Bluetooth adapter ni. Nah, semua kelengkapan saya guna ni memang stabil dan tak mendatangkan masalah. Sebenarnya Tune ECU ni pun selain daripada menggunakan Bluetooth adapter ni, ia juga boleh disambungkan terus kepada handphone anda dengan menggunakan OTG kabel ni sebenarnya. So saya tak mencadangkan cara begini sebab tak berapa konsisten bacaan data dia. Saya lebih suka kalau guna Bluetooth. Mudah, senang. So sekali lagi saya tegaskan, penggunaan software Tune ECU ni bukan tujuan untuk meningkatkan power motor anda. Ia hanya untuk membaca error code dan kita untuk clearkan error code tu. Sekurang-kurangnya anda tahu sensor apa yang tidak berjalan pada satu ketika untuk motor anda. Ini hanyalah perkongsian untuk owner-owner Shiver dengan Dorso. Kalau ada sebarang komen, maybe saya pun nak tahu juga software mana yang lagi baik daripada Tune ECU ni untuk saya belajar lah. So sama-samalah kita share, mana bagi owner yang lebih tahu dari saya. Okey, terima kasih.